Boleh? Halo, salam sejahtera. Saya Cikgu LKY. Jadi, kita akan masuk satu tajuk yang sangat penting. Okey. Jadi, ini adalah gambar di dalam buku teks, sel kimia daripada ubi kentang. Nampak tak? Dia guna ubi kentang, lampu menyala, dapat menghasilkan elektrik. Jadi, sebenarnya bukan sebab ubi kentang yang menghasilkan elektrik. Ini disebabkan oleh dua kepingan logam yang berbeza. Telah dicucuk ke dalam ubi kentang itu, maka pengaliran elektron berlaku, tindak balas redox dijalankan, jadi elektrik dihasilkan. Okey, jadi sebenarnya subtopik hari ini dia adalah sangat penting untuk kita memahami konsep untuk membuat bateri. Jadi sel kimia adalah konsep asas untuk menghasilkan car battery ataupun bateri yang kita gunakan semasa kehidupan harian kita. Okey, jom kita tengok apakah definisi untuk sel kimia. Jadi sel kimia sebenarnya mesti terdiri daripada dua kepingan logam yang berbeza dan dicelup ke dalam elektrolit dan disambung dengan wayar penyambung. Okey. Dan ini murid-murid kena hafal iaitu perubahan tenaga dia mesti berubah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Dan sel kimia dikenali sebagai sel Wotan ataupun sel Galvani. Okey, dan tindak balas redox berlaku, maka dalam sel itu berlakulah pengaliran elektron dan menghasilkan beza keupayaan dikesan oleh voltmeter telah menunjukkan arus elektrik terhasil ataupun mentor menyala. Okey, di sini ada satu contoh. Ini boleh dapat di buku nota cikgu. Okey, jadi ini adalah satu sel ringkas yang kita gunakan pasangan. Ingatlah, logam dia mesti berbeza. Contoh, kita gunakan logam magnesium dan juga logam cuprum dan dicelup ke dalam elektrolit yang bernama larutan cuprum 2 klorida. Okey, jadi di sini ada satu konsep yang sangat penting iaitu bagaimana kita tahu yang manakah terminal negatif, yang manakah terminal positif. Kenapa cikgu tahu? Magnesium ini adalah terminal negatif. Okey, jadi kita kena rujuk kepada nilai E0 dia. Okey, ataupun kamu sudah hafal siri elektropositif. Tak apalah, kita rujuk kepada nilai E0. Okey, jadi yang lebih negatif. Masih ingat, ini konsep dia sama macam tindak balas pengesaran. Jadi lebih negatif dia lebih atas. Macam mana? Masih ingat lebih negatif? Jadi dia lebih negatif, dia adalah terminal negatif. Ingat tak? Jadi lebih atas dia lebih negatif. Dia terminal negatif dan lebih mudah melepaskan elektron, menjalankan penoksidan. Masih ingat cikgu macam mana buat semasa subtopik 1.2 kot, kalau tak silap saya. Okey, saya ulang. Jadi senang saja rujuk kepada nilai E0. Yang lebih negatif adalah terminal negatif dan lebih mudah melepaskan elektron dan menjalankan penoksidan. Okey, jadi nota cikgu telah beri di sini. Jadi terminal negatif kita pilih peta magnesium kerana dia nilai E0 dia lebih negatif. Jadi bila magnesium lebih negatif, jadi dia Mg akan menjadi Mg2 plus 2E. Ini kena hafal. Yang lebih atas dia mesti daripada Mg kepada Mg2 plus. Jadi dia menjalankan penoksidan. Okey, kenapa dia boleh menjalankan penoksidan? Ini adalah sebab ini kosong, jadi dia telah menjadi penoksidan positif 2. Okey, nombor penoksidaan magnesium bertambah. Ataupun sebab magnesium melepaskan elektron. Jadi sebenarnya pengaliran elektron ini penting. Jadi magnesium, jadi dia nilai E0 dia lebih negatif, jadi dia adalah terminal negatif. Dan ingat, di sini kalau tak ada bateri, terminal negatif adalah anode. Jadi konsep ini murid-murid kena hafal. Saya ulang, terminal negatif kalau nilai E0 dia lebih negatif, lebih mudah melepaskan elektron, menjalankan penoksidan. Dan tak ada bateri, jadi terminal negatif adalah anode. Okey, dan elektron ini akan dilepaskan daripada magnesium. Dia akan mengalir kepada kepingan cuprum. Okey, jadi pengaliran elektron ini ataupun beza keupayaan ini
dapat menghasilkan elektrik dan dikesan oleh voltmeter ke ammeter ataupun mentol. Okey, yang di sini pula dalam larutan ini mempunyai ion ion cuprum 2 iaitu Cu2+. Dia akan menerima dua elektron dan menjadikan logam cuprum yang berwarna perang. Jadi AQ di sini dia akan tebal kerana pepejar perang akan terenap di sini. Manakala magnesium yang ini akan menjadi semakin nipis. Okey, jadi cikgu ada satu simulasi lah kita boleh tengok, tapi bukan guna magnesium, kita guna zinc boleh. Idea dia samalah, iaitu magnesium akan melepaskan elektron ataupun zinc, kalau guna zinc boleh akan melepaskan elektron. Manakala cuprum di sini Cu2+ akan menerima elektron, menghasilkan cuprum. Jom kita tengok simulasi itu. Okey, baik, idea dia macam inilah. Zinc melepaskan elektron dan bergerak ke cuprum. Okey, dan zinc semakin menipis, cuprum semakin menebal. Yang ini boleh diganti kalau dalam nota kita magnesium lah. Jadi ini lebih jelas. Zn melepaskan dua elektron menjadi ion zinc. Jadi dia semakin nipis, nampak tak? Zinc ini, manakala cuprum ini, ion Cu2+ di dalam larutan ini dia akan menerima dua elektron menghasilkan logam cuprum yang berwarna pepejal. Cu2+ menerima dua elektron. Dia semakin tebal. Ini semakin tebal, semakin tebal. Okey. Okey, ini kesimpulannya. Zn menjadi Zn2+, manakala Cu2+ tukar kepada Cu. Jelas? Very good. Very nice video. Okey, jadi saya harap kamu tengok video itu kamu boleh faham. Jadi yang lebih atas nilai E0 dia lebih negatif, dia adalah terminal negatif, dan anode. Jadi ini nota dia lah menjalankan penoksidan. Okey, baik, seterusnya self-Daniell. Okey, jadi self-Daniell adalah contoh sel kimia juga. Tapi dia terdiri daripada dua logam yang berbeza, samalah konsep dia sama, tapi dicelut ke dalam dua larutan masing-masing. Okey, seperti ini. Jadi ini adalah self-Daniell yang kita gunakan zinc dengan cuprum, sama macam video tadi. Okey, dia ada dua jenis, boleh guna titian logam ataupun boleh guna pasu beliang. Okey, jadi ada mungkin ada, mungkin tak adalah. Okey, kita tengok konsep dia. Kita guna salah satu contoh, cikgu guna gambar inilah sebab gambar ini kecil sikit lah. Okey, jadi sekali lagi kita tengok nilai E0 diberikan zinc dengan Cu. Zinc negatif 0.76. Jadi ini adalah sel kimia kerana tak ada bateri. Tak ada bateri adalah sel kimia. Jadi apakah langkah pertama? Ini. Nampak ke? Apa ini? Tengok yang mana lebih negatif. Yes, tengok yang mana lebih negatif dulu. Jangan buat apa-apa dulu. Tentukan zinc dengan cuprum, yang manakah lebih negatif dulu. Jadi zinc negatif 0.76. Cuprum positif. Jadi zinc adalah lebih negatif. Jadi dia adalah terminal negatif dan dia adalah anode. Okey, isi tempat kosong. Ingat Zn. Kerana nilai E0 dia lebih negatif, jadi dia adalah terminal negatif, anode, dan lebih mudah melepaskan elektron dan menjalankan penoksidan. Okey, ini nota dia. Dan ingat, saya suka mula dengan yang terminal negatif ataupun yang lebih negatif. Zn akan menjadi Zn2+ plus 2E. Okey. Excuse me. Dan elektron dilepaskan. Okey, elektron dilepaskan dan dia akan bergerak ke cuprum. Okey, jadi di sini ini adalah elektron adalah terminal positif, dan sekali lagi Cu2+ plus 2E akan menjadikan Cu. Okey, dan ion Cu ini, ion Cu2+ ini akan diturunkan manakala Zn akan dioksidakan. Okey,
Kita tengok simulasi juga ada juga. Baik, ini konsep dia sama macam yang tadi. Okey. Jadi Zn melepaskan elektron. Nampak? Zn melepaskan elektron menjadi Zn2+. Okey, kita tengok yang lebih jelas. Tak apa, kita terang tengok. Zn akan menjadi Zn2+. Elektron dibebaskan. Elektron dibebaskan, ingat. Dan dialih dari zinc, masukkan elektrik, mengalir ke mana? Electrocuprum. Cu2+ menerima 2 elektron, menghasilkan Cu. Logam cuprum terbentuk. Nampak? Ini adalah konsep asas sel kimia. Very good. Nice. Okay. Yang ini kita gunakan titian garam. Salt bridge adalah untuk memisahkan dua larutan dan membenarkan pengaliran ion. Okey, nanti saya ada di dalam nota juga. Okey, baik, nice. Simulasi yang bagus. Okey, jadi ini adalah sel Daniell ataupun sel kimia. Banyak soalan boleh ditanya. Contoh dia boleh tanya terminal negatif, yang manakah anode, tulis setengah bersamaan. Nyatakan bahan yang dioksidakan. Jadi murid-murid kena tahu semua bermula dari sini. Nampak? Nilai anode lebih negatif, jadi dia adalah terminal negatif anode. Melepaskan elektron dioksidakan. Okay, nice. Okay, seterusnya di sini ada beberapa konsep lagi. Contohnya bersamaan ion. Murid-murid kena tahu tulis bersamaan ion, satu bersamaan keseluruhan yang mewakili tina balas yang berlaku. Jadi untuk menulis bersamaan ion, kita akan gabungkan dua setengah bersamaan. Jadi cikgu telah susun di sini. Okey, letak side by side. Okey, lepas itu sebenarnya kita kena seimbangkan elektron dia. Kebetulan dua-dua ini 2E, 2E dia adalah sama. Jadi kita boleh potong elektron dia. Okey, akhirnya kiri saling kiri, Zn campur dengan Cu2+, anak panah Zn2+ plus Cu. Okey, macam inilah bersamaan ion dia. Okey, dan ini kena tahu elektron mengalir dari elektrod salah eja. Elektron mengalir dari elektrod zinc, ini semua orang tahu. Simulasi itu memang sangat membantu, ke electrocuprum melalui wayar penyambung. Okey, ini yang saya kata tadi. Fungsi basuh beliang ataupun titian garam adalah untuk melengkapkan litar dengan membenarkan pengaliran ion melaluinya ataupun dan memisahkan dua larutan itulah kalau dalam situasi ini. Okey, dan di sini ada satu formula, bukan formula lah, ada formula juga ataupun satu notasi sel bagi sel Daniell. Okey, untuk menulis notasi sel, ini adalah nota dia. Pertama, tuliskan elektrod dulu, kemudian larutan ion yang terlibat. Okey, lepas itu larutan ion daripada terminal positif, akhirnya elektrod dia. Jadi senang kalau kita tulis setengah bersamaan dulu. Cikgu suka tulis setengah bersamaan dulu. Okey, jadi contoh ini. Elektrod dia apa? Elektrod dia ada dua, zinc ataupun cuprum. Jadi terminal negatif. Jadi cikgu letak zinc, Zn, berpejauh. Okey. Dan di sini larutan ion dia adalah Zn2+. Okey, sebelah kanan larutan ion dulu. Jadi dia adalah Cu2+ dalam larutan dia. Ini cuprum 2, Cu2+. Okey, AK larutan jadi aqueous dan kepekatan dia 1.0. Kemudian dash. Lepas itu letak elektrod Cu. Macam inilah. Satu markah. Tak apalah. Kalau boleh. Ini tak apa slot lah. Tak apa stroke. Okay. Lepas itu untuk menentukan anode bagi sel ini, kita gunakan terminal positif tolak dengan terminal negatif. Ataupun cathode tolak anode. Ataupun kalau saya lebih suka adalah nilai bawah tolak nilai atas lah. Okay, maaf apa-apalah. Penting kamu guna cara kamu. Okey, jadi di sini kita gunakan anode terminal positif telah diberikan positif 0.34 tolak dengan anode zinc iaitu negatif 0.76.
Akhirnya kita dapat jawapan positif 1.10 volt. Okey, jadi sepatutnya saya tamat video di sanalah kerana bahagian ini sudah habis. Tapi saya nak tunjuk dua soalan supaya murid-murid lebih faham. Jadi kalau kamu tengok sampai sini, ini perbincangan soalan sikit lah. Supaya kamu lebih faham, lebih nampak bagaimanakah soalan sel kimia akan ditanya. Okey, ini soalan dalam buku teks. Okey, Raja menunjukkan susunan radas bagi satu sel kimia. Bagaimana cikgu tahu ini adalah sel kimia? Kerana tak ada bateri. Dia menggunakan voltmeter ataupun ammeter. Okey, ataupun mentol lah. Dan dia mempunyai dua logam yang berbeza. Okey. Jadi ingat ini adalah sel kimia kerana dua logam yang berbeza. Okey. Jadi apakah langkah pertama untuk soalan sel kimia? Jangan tengok soalan dulu. Kita buat apa? Macam ni. Boleh? Tengok, nampak tak cikgu tunjuk atas? Nilai yang lebih negatif dulu. Jadi rasanya semasa SPM mungkin siri E0 akan diberikan ataupun nilai E0 akan diberikan lah. Okey, jadi di sini ada dua, argentum dengan ferrum. Cikgu telah cari dari buku, ini dua dia, argentum dengan ferrum, dan cikgu susun. Cikgu susun yang lebih atas, yang lebih negatif cikgu letak di atas. Senang sikit. Jadi di sini kita nampak ferrum adalah lebih negatif. Jadi ferrum adalah terminal. Ini jangan salah tau. Negatif. Yes. Sangat penting konsep ini. Ini konsep paling penting. Boleh? Fe nilai E0 dia negatif 0.44 lebih negatif. Jadi dia terminal negatif. Okey, jadi secara automatik ini adalah terminal positif. Okey. Jadi argentum, ferrum. Okey, kita tengok, barulah kita tengok soalan. Okey, jadi rujuk kepada nilai E0 keupayaan elektron piawai. Kena pasti terminal. Okey, kita sudah kena pasti. Okey, jom kita boleh cuba buat soalan dia. Okey. Terminal negatif tadi adalah yang lebih negatif, lebih atas. Jadi Fe. Jadi dia ada minta nama kan? Tak ada, tak apalah. Kita boleh kata electrode ferrum. Okay. Ferrum. Okay, yang terminal positif adalah electrode argentum. Okay. Baik, soalan 2 dia terus minta kita tuliskan notasi sel. Okay, untuk kalau saya sendiri mungkin nak mula ini mungkin susah sikit. Betul tak? Jadi formula dia adalah electrode, larutan ion, double slash, kemudian larutan ion, electrode lah. Okey. Jadi saya cadangkan kita tulis dulu setengah bersamaan dia. Daripada sini kita senang nak buat notasi sel. Okey, jom kita tengok. Jadi Fe lebih atas, jadi Fe menjadi Fe2+. Plus 2E. Okey. Penoksidan. Jadi lebih atas, lebih mudah melepaskan elektron, menjalankan penoksidan. Okey, lebih atas mesti penoksidan. Terminal negatif. Okey, anode mesti penoksidan. Okey, penurunan. Jadi adalah argentum Ag plus E menghasilkan Ag sahaja. Okey, jadi Ag, ingatlah Ag adalah positif. Diberikan. Kadang-kadang tak diberikan. Okay, berhati-hati. Jadi, inilah jawapannya. Okey, lepas itu, bersamaan ion keseluruhan. Okey, ini cikgu kena salin semula, dua-dua setengah bersamaan. Tunggu sekejap. Okey. Jadi dalam situasi ini cikgu telah salin semula dua-dua setengah bersamaan. Lepas itu saya nak potong. Potong apa? Potong elektron. Tapi elektron mesti sama dulu. Jadi di sini 2E, ini 1E saja. Jadi cikgu kena darab semua. W? Apa ini? 2. Okey. Sorry. Lepas itu 2E, sudah sama. Okey, selesai. Jadi kiri boleh saling kiri.
kat kiri saling kiri, elektron sudah potong, kanan saling kanan. Jadi saya boleh copy, paste. Saya Ctrl C, copy, paste. Sorry ya. Copy. Cang. Inilah persamaan ion. Banyak soalan boleh ditanya dalam sel kimia. Tak susah. Okey. Seterusnya, notasi sel. Kita naikkan sikit. Notasi sel. Jadi sekarang elektrod dia dulu. Elektrod dari terminal negatif. Mula-mula jadi Fe slash guna I ke? Guna L slash. Boleh lah. Slash. Larutan ion dia Fe2+. Double slash. Sek. Kemudian larutan ion sekali lagi Ag+. Okey. Kemudian slash. Kemudian elektrod dia Ag. Okay, ini paling basic lah. Paling basic. Okey, jadi kalau boleh, kita kerana buku teks ada letak, jadi kita ikut jugalah. Dia ada letak keadaan fizikal dia. Jadi kita boleh letak P berpejauh. Okay, sekejap. Saya copy dari depan. Okey, baik. Pandai kan? Okey, jadi kita letaklah. Kalau ingat letak. Tak ingat, tak apalah. Mungkin kamu sekarang form 5 saja kan. Tak apalah. Boleh, tak pasti ya. Okey, tak apa. Kita letak je. Keadaan fizikal dia aqueous dan kepekatan dia 1. Kita letak kepekatan dia 1. Okey, inilah notasi sel. Akhirnya kita kena tentukan wotan sel. Wotan sel kita guna, saya ingat macam ni lah. Bawah tolak atas lah. Jadi bawah. Saya copy. Tolak. Atas. Okay. So akhirnya apalah jawapan? Wotan sel. Nampak soalan dia tanya macam mana? Sekejap, tekan kalkulator. Okey, baik, dapat 1.80. Okey, ini satu soalan. Jadi kalau boleh teruskan, boleh terus tengok video ni boleh. Kalau tidak boleh stop sini. Kalau sudah faham boleh stop sini pun tak apalah. Jika ada satu lagi soalan yang dalam latihan cikgu kot. Okey. Baik, ini adalah sekali lagi ini adalah sel kimia. Wattmeter. Jadi ada dua elektrod sternum. Okey, larutan ion dia diberikan Sn2+, dan yang ini kali ini dia gunakan gas klorin. Okey, jadi larutan mengandungi ion klorida, kepekatan diberikan, dan elektrod dia adalah elektrod platinum. Okey, platinum. Okey, ini sel kimia. Apakah langkah pertama? Jangan tengok soalan dulu. Tengok apa dulu? Tengok apa? Ini. Nampak tak? Tengok ni dulu. Tentukan yang mana lebih negatif. Okey. Jadi ini adalah saya salin dari, sekali lagi salin dari siri E0, siri keupayaan elektrod PY. Jadi saya telah susun lebih negatif saya letak atas, yang lebih positif letak di bawah. Okey, jadi di sini kita nampak elektron sternum adalah lebih negatif. Jadi ini adalah terminal negatif. Tengok soalan dia hampir sama kan? Okey, jadi elektrod sternum adalah terminal negatif. Jadi saya tak buat box kita terus buat di sini elektrod sternum. Manakala yang ini elektrod platinum adalah terminal positif. Yang ini adalah terminal positif. Okey, baik, 2 markah. Okey, lepas itu sekali lagi dikendaki tuliskan notasi sel. Okey, untuk ini saya selalunya tak tulis dulu. Saya kena tulis setengah bersamaan dulu. Okey, jadi setengah bersamaan ada di sini. Okey, jadi sternum adalah terminal negatif. Jadi Sn akan menjadi Sn2+ plus 2i ataupun boleh salin dari sini. Nampak tak? Di sinilah. Ada di dalam E0 tapi kamu kena pandailah susun balik. Okey. Lepas itu untuk setengah bersamaan penurunan sel gas klorin menerima 2 elektron dan menghasilkan 2 ion klorida. Okey, ini adalah setengah bersamaan dia. Lepas itu barulah cikgu akan tulis
notasi sel. Okey, notasi sel ingat nota pertama elektrod dulu. Elektrod dia Sn berpejauh dan ion. Okey, Sn2+, AK ini saya copy paste lah. Double slash. Okey, yang ini special sikit kerana dia ada gas. Okey, kita letakkan yang ini dulu. Cl2. Jadi boleh dikatakan dia adalah notasi sel ini dia gabungkan dua-dua setengah bersamaan. Jadi tengok Cl2 bracket gas chlorine dan slash kemudian ion dia Cl negatif dan aqueous larutan jadi aqueous keperkataan 1 kemudian dash ini PT adalah apa? Elektrod dia. Dalam keadaan berpejauh elektrod dia. Okey. So ini dua markah untuk notasi sel. Okay. Ini special sikit lah case ini. Okey, jadi akhirnya bersamaan ion. Bersamaan ion. Jadi cikgu tak terangkan. Okey, jadi sekali lagi bersamaan ion 2E elektron adalah sama. Potong-potong jadi salin semula. Salin kiri, kanan salin kanan. Jadi Sn campur Cl2. Kemudian kanan Sn2+ plus 2 Cl negatif. Okey, akhirnya hitungkan nilai voltan. Cikgu telah bagi jawapan iaitu positif 1.50 volt. Bagaimana kita dapat ini? Bawah tolak atas. Jadi nilai bawah adalah apa? Saya copy dulu. 1.36. Okey, tak apalah. Sorry ya, pening sikit. Okey. Jadi tolak dengan nilai yang di atas ataupun tolak dengan terminal negatif 0.14. Negatif 0.14. Okey, jadi seharusnya dapat jawapan yang inilah nilai voltan sel. Okey, jadi nampak tak dia pattern dia? Dia selalunya tanya soalan yang seperti ini. Seperti inilah. Okey, jadi saya harap murid-murid boleh faham subtopik ini. Sel kimia satu subtopik yang sangat penting dalam kehidupan harian kita. Okey, baik itu saja. Sekian terima kasih. Bye.